asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang berbahagia Ustaz Syafiee, ya, empunya diri untuk Facebook kita pada hari ini, syafiingah.com, dan seterusnya kepada para pendengar ataupun para penonton di luar sana, sementara untuk menunggu-nunggu, menanti-nanti waktu berbuka anda sekalian, sekali lagi pada hari ini Ramadan kedua, kita akan bersama-sama untuk slot nak berbuka apa hari ini. Jadi saya Hamzatul Azura Hamzah selaku moderator untuk slot pada hari ini, dan seperti biasa panel kekal kita untuk slot ini pada setiap hari sehinggalah ke akhir Ramadan adalah Ustaz Syafiingah, ya. Jadi pada hari ini akan bersama saya untuk membincangkan ataupun untuk kita kata borak-borak santai lah, ya, sementara nak menunggu waktu berbuka, sementara untuk kita membaca doa sebelum berbuka. Jadi kita akan mendengar beberapa perkongsian bersama dengan Ustaz Syafiingah. Jadi sebelum tu nak tanya khabar dululah Kak Ustaz. Apa khabar Ustaz hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Cemerlang dan gemilang. Cemerlang dan gemilang. Alhamdulillah. Seronok mendengarnya Ustaz. Jadi Ustaz hari ni apa aktiviti utama Ustaz pada hari ni? Aktiviti exercise. Pagi-pagi mesti exercise, wajib. Oh, Alhamdulillah, seronok tu. Bulan puasa pun exercise. Jadi bulan puasa bukanlah menjadi satu penyebab untuk kita meninggalkan senaman. Dan saya pasti senaman tu pun bukan senaman berat kan Ustaz? Kerja kebun. Kebun. Separa berat. Kalau bukan bulan puasa berat, bulan puasa ni separa berat lah. Alhamdulillah, seronok mendengarnya. Tahniah Ustaz, rasa bangga bila kita adanya, kita katakan mantan YB dan sekarang ni memang aktif berkebun. Ya. Jadi kalau sesiapa ingin lebih tahu apakah dia aktiviti berkebun Ustaz Syafiingah, dan juga untuk mengetahui tips-tips macam mana untuk mendapat tanaman yang baik, bolehlah ikuti Facebook syafiingah.com dan juga TikTok. Jangan lupa Ustaz Syafiee juga ada TikTok. Ikuti TikTok beliau, setiap hari adanya tips-tips yang berguna untuk bagaimana untuk berkebun di rumah. Okey Ustaz, hari ini sebenarnya saya bukan nak bercakap pasal berkebun, ya. Hari ini sebenarnya saya ingin bertanya pada Ustaz, seperti mana kita tahu, ya, kita dah 2 tahun sejak daripada tahun 2020 kita telah menghadapi pandemik COVID-19 ni. Dan kalau Ustaz ingat, kita bermula dengan MCO 1.0 ataupun PKP 1.0 pada bulan Mac, iaitu sebelum Ramadan. Dan masa tu kita semua mengharapkan sebulan lagi adalah Ramadan, kita mengharapkan pada bulan Ramadan pada tahun tersebut kita dapat bertarawih bersama-sama dan juga pergi ke bazar-bazar Ramadan. Tetapi malangnya, ya, Allah Maha Kuasa, Allah yang menentukan segalanya, pada tahun 2020 kita tidak dapat, ya, untuk bersama-sama ataupun orang kata meraihkan bulan Ramadan seperti mana tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga pada tahun 2021. Jadi dah 2 tahun bulan Ramadan kita adanya SOP yang ketat demi membendung COVID-19. Okey. Jadi Ustaz, saya nak tanyalah, ya, since sekarang ni kita dah masuk ke fasa endemik, bermaksud kita sekarang ni kena terimalah hakikat kita perlu hidup dengan kuman ataupun virus COVID-19 ni yang ada di dalam suasana di dalam persekitaran kita. Jadi terpulang kepada kita sebagai manusia, sebagai rakyat, bagaimana untuk mematuhi SOP supaya sekurang-kurangnya dapat membendung ataupun mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Okey. Jadi Ustaz, kalau kita lihat bermula maknanya pada tahun ni, since kita dah masuk endemik, fasa endemik, dan kita lihat banyak dah perniagaan, ahli-ahli perniagaan, terutamanya perniagaan kecil, mikro dan sederhana,
kita lihat mereka sekarang ni makin banyak berniaga, ya, dan kita lihat bazar-bazar Ramadan pun telah dibuka semula. Jadi saya nak tanya pendapat Ustaz lah, bagaimana kita sebagai pengguna, kita sebagai pengguna dapat membantu peniaga-peniaga kecil-kecilan terutamanya dan juga sederhana ataupun kita selalu panggil sebagai micro entrepreneur ni untuk bangkit semula ataupun untuk bangun semula selepas PKP. Boleh Ustaz bagi idea-idea, cadangan-cadangan dan kenapa kita perlu bantu mereka ni? Okey Ustaz, saya serahkan. Assalamualaikum semua. Terima kasih Puan Hamzatul Azura yang ceria pada petang ini berkongsi aspirasi kepada semua rakan-rakan di luar sana tentang keperluan kita untuk membantu mereka yang berniaga ataupun small entrepreneur ni untuk mereka bangun semula selepas PKP ataupun dalam PKP juga tapi dilonggar. Jadi alhamdulillah dapat kita berjumpa semula pada petang ini menyambung sesi semalam dan insya-Allah kita akan terus bertemu. InsyaAllah akan terus bertemu. InsyaAllah tak boleh janji ni selama sebulan hari demi hari. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada kita semua untuk kita berkomunikasi secara santai seumpama ini untuk berkongsi apakah saranan, tips yang berguna untuk kita hidupkan dalam Ramadan ini dalam berbagai aspek. InsyaAllah hari ini kita bercakap tentang perniagaan lah yang diutarakan oleh moderator sebentar tadi. Yalah, hari ini perniagaan ni ada bermacam-macam jenis yang dilalui oleh orang-orang berniaga, masyarakat berniaga ni. Orang berniaga ni Puan Ham dia macam-macam niat tu, intention dia macam-macam. Ada orang berniaga suka-suka. Dia ada masa lapang, dia ada modal, dia ada keinginan untuk beraktiviti. So dia masuk perniagaan. Ini adalah sebahagian daripada minat dia. Sebab dia daripada kecil, ayah dia, mak dia ajar berniaga sampai ke dewasa. Saya pun macam tu juga. Saya dulu kecil-kecil berniaga. Saya berniaga dulu. Bukan kerana saya minat. Bukan kerana saya ada masa lapang. Tapi saya takut. Saya takut dia marahi oleh orang tua saya kerana tak ada aktiviti. So abang ipar saya, ni sikitlah pengalaman. Abang ipar saya dia buat berbagai aktiviti, termasuk salah satunya ialah kita panggil menangkul udang di laut di pesisir pantai. So pukul 4 pagi, 5 pagi dia pergi laut cari udang dengan kawan-kawan, subuh balik. Jadi lepas kita susun perisi kita panggil, awal pagi saya ke pasar, saya jual udang. Jual udang, jual ala-ala, jual ikan di pasar Sekincan. Pasar Sekincan tu. So daripada kecil saya, bukanlah kecil sangat, maksudnya saya dah from standard 5, darjah 5, darjah 6, tingkat 1 dah saya dah berniaga. Jadi berniaga ni macam-macam. Jadi yang pertama tadi ialah orang yang ada masa lapang. Yang kedua, orang yang nak buktikan kepada orang lain bahawa dia mampu bangun dengan berniaga. Kadang-kadang dia dicabar oleh kawan-kawan, dicabar oleh pasangan dia, dicabar oleh keluarga dia untuk membuktikan bahawa dia mampu untuk hidup melalui perniagaan. Dan yang ketiga, orang yang berniaga kerana terpaksa untuk mencari nafkah kehidupan. Ini yang menjadi fokus lah, saya percaya petang ini sebagai fokus kita untuk golongan ini, iaitu peniaga-peniaga yang menceburi bidang perniagaan untuk mencari nafkah kehidupan. Sementara mereka juga telah melalui PKP macam kita, dan 2 tahun, malah 2 tahun lebih tempoh yang kita semua lalui, khususnya mereka yang berniaga untuk mencari kehidupan ini begitu perit dan sangat-sangat menyukarkan kehidupan mereka. Ya, sudah pasti ada pihak-pihak yang membantu mereka. Kerajaan bantu, NGO bantu, parti-parti politik bantu, masyarakat setempat bantu, kejiranan bantu, macam-macam bantuan. Tapi sebagai insan yang berjiwa besar, saya percaya mereka tidak berharap kepada bantuan, tapi mereka nak berdikari supaya
peniaga mereka boleh hidup dengan baik dan ada konsistensi, susah disebut voucher komputer ni, konsisten lah untuk mencari nafkah kehidupan. Sebab hidup ni panjang, kalau ikut akal manusia lah yang Allah takdirkan hidup ni. Jadi kalau umur usianya muda dalam 20-an, 30-an, jadi secara on papernya panjang lah. Bila panjang haruslah dia buat satu perancangan untuk survive dalam hidup dalam tempoh yang lama. Jadi golongan ini menjadikan perniagaan sebagai kerjaya ataupun tumpuan utama mereka untuk mencari nafkah kehidupan. Sedangkan PKP yang menghimpit mereka ini menjadikan mereka sesak nafas lah. So kita sebagai masyarakat awam ni tidak ada banyak pilihan, melainkan satu saja, kena bantu mereka. Bantu ni bukan erti kita bawa beras bagi mereka, bawa ikan udang, tidak. Bantu ni ada macam-macam aspek, macam-macam rupa dia. Jadi antara aspek yang penting bagi mereka yang ada wang, sikit atau banyak, ialah spending, berbelanja. Dalam teori ekonomi ni juga, bila kita berbelanja, bermaksud duit tu masuk dalam pasaran dan dia akan berkitar dalam komuniti setempat, kalau tak jauh pun setempat. Jadi kitaran ekonomi ini, kitaran duit ringgit ini perlu ada dalam satu masyarakat. Untuk apa? Untuk menjadikan mereka yang memerlukan duit tu untuk berbelanja. Belanja ni taklah seperti kawan kata puasa ni kena berhemat-hemat berbelanja, betul. Tak dapat kita nafikan, bukan suruh kita belanja habis-habisan. Oh, hari ni pergi pasar Ramadan, tengok teringin 4 mata, tak apa 4 mata. 10 mata, 10 jenis makanan kita nak beli. Kita belanja semua. Bukan macam tu. Berbelanja di bulan Ramadan secara berhemah tu masih kita sarankan. Tetapi berbelanjalah. Jangan ada orang ada duit tak berbelanja, kerana kita akan membekukan ekonomi dalam persekitaran kita. Jadi kita panggil spending, berbelanja. Untuk maksud itulah maka bila kita bertemu dengan masyarakat peniaga ini, khususnya mereka yang menjadikan perniagaan sebagai sumber kehidupan mereka, maka kita belilah kepada mereka. Beli. Dengan syarat mereka pun kena patuhlah SOP dan juga kebersihan, aspek-aspek itulah. Jadi anggaplah itulah selesai, dah selesai, mereka dah bersih, dah jaga SOP, dah cermat semua. So kita belanja, kita membeli barangan yang mereka jual. Jadi bila kita membeli itu, dia menjadikan sumber pendapatan dan memangkit ekonomi dalam persekitaran kita. Tak apalah, saya tak nak beli banyak, saya rumah saya tak ramai orang, ada anak seorang atau ada orang tua seorang, jadi nak makan sikit saja. Tak apa, tapi belanja juga. Tuan-tuan boleh beli 2 atau 3. 1 untuk keluarga tuan-tuan, 2 untuk jiran, 2 untuk kawan. Jadi kita masih berbelanja dan sekaligus kita beramal dengan sunnah Nabi, bersedekah, berinfak, atau dalam Ramadan ni sinonim kita panggil memberi makan kepada mereka yang berpuasa. Tu dia extraordinary. Kenapa? Kerana kita telah berbelanja dan berinfak sekaligus. Yang pertama berbelanja, kita sendiri berbelanja. Yang kedua, kita memberi duit atau wang kepada mereka yang memerlukan untuk mereka pula berbelanja. Ini pun satu benda yang kita tak terfikir kadang-kadang. Kita fikir kita je belanja kan, Puan Ham kan? Kadang-kadang kita tak fikir itu. So kita fikir juga di luar kotak kebiasaan kita untuk kita bagi RM10 ke RM20 ke untuk mereka pula belanja. Contoh macam inilah, kalau kita pergi isi minyak dekat petrol pump, okey, adalah kawan-kawan kita situ yang jual alat-alat buku ke atau jual tisu ke, it's okay lah, kita jangan tanya banyak lah. Oh, dia ni sebenarnya kaya tau, saya dengar dia pendapatan RM20,000 sebenarnya. Jangan korek sampai dalam macam tu. Tapi kita bagi ihsan kita pada hari itu, bagilah RM5 ke RM10 ke, supaya golongan ini boleh berbelanja. Dan bila mereka berbelanja juga memberi peranan dalam membuat kitaran ekonomi yang baik dalam masyarakat setempat untuk membantu mereka yang memerlukan, insya-Allah. Jadi itu fasa pertama, Puan Ham.
Okey, tu tak katakan kasih seorang cakap tak syok lah. Kembali ke moderator. Okey, terima kasih Ustaz. Saya setuju dengan pandangan Ustaz. Kenapa kita perlu membantu peniaga-peniaga kecil ni? Ia merupakan salah satu cara untuk kita memangkin ekonomi negara, yang mana kita tahu sejak daripada 2020 bila adanya orang katakan total lockdown masa tu, ia sebenarnya menyebabkan kerugian dari sudut ekonomi di dalam negara. Jadi inilah masanya kita untuk memberi semula kepada negara dari sudut macam mana untuk kita memastikan adanya peningkatan ekonomi, dan kita saling membantu. Bermaksud kalau peniaga-peniaga ni pun sendiri, mereka sebenarnya boleh membantu merupakan satu kitaran ekonomi, yang peniaga ni kalau dia beli dengan peniaga lain, dan peniaga ni akan membeli dengan peniaga lain, dan kita sebagai pengguna juga boleh membeli dengan mana-mana peniaga. Dan saya juga setuju dengan pandangan Ustaz tadi, ya, kalau kita katakan buat apa nak membazir beli banyak-banyak masa bulan puasa ni, memanglah nak bantu peniaga, tetapi tidak salahnya kalau kita beli banyak, kita sedekahkan pula, kita infakkan pula, kita berikan pula sebagai juadah berbuka puasa, sama ada kepada jiran-jiran ataupun kepada surau-surau ataupun kepada mana-mana institusi kebajikan yang memerlukan. Jadi untuk pengetahuan Ustaz, saya pun sebenarnya terlibat aktif dengan ibu-ibu tunggal, dan memang betul Ustaz, saya sehari 2-3 orang ibu-ibu tunggal ni yang memang membuat home based business. Mereka ada menghasilkan makanan ke ataupun produk ke di rumah masing-masing, membuatnya di rumah masing-masing. 2-3 orang memang hubungi saya, Puan, boleh tak beli makanan saya? Tetapi memang saya harap bukan Puan yang makan. Kata untuk tujuan infak. Ya, jadi untuk tujuan beri juadah berbuka puasa ke mana-mana surau ke, masjid ke, ataupun mana-mana institusi anak yatim dan sebagainya. Jadi insya-Allah perkara tersebut memang saya bantu mereka. Saya wawarkan bagi sesiapa yang ingin infakkan apa-apa saja dari sudut makanan yang mereka sediakan, saya wawarkan, promosikan, dan alhamdulillah memang setiap hari pemurah kita ni sebenarnya, terutama di kalangan penduduk Bandar Baru Bangi ni, ada je orang nak infak, ada je orang yang membeli daripada ibu-ibu tunggal tersebut untuk dijadikan juadah berbuka puasa. Ya, jadi terima kasih Ustaz. Seterusnya nak tanyalah Ustaz, biasanya kalau kita sebutkan peniaga, adakah hanya di kalangan bila kita katakan peniaga yang fizikal ni, macam mana pula peniaga yang atas talian ni? Macam mana kita boleh bantu mereka pula Ustaz? Dan bagaimana dari sudut Islam pula kelebihan bila kita terlibat dengan dunia perniagaan? Ada 2 soalan tu Ustaz sekaligus. Boleh tak? Ini sampai pukul 7 petang macam ni. Alhamdulillah kita telah memahami konteks awal membantu ini. Jadi sama ada kita sendiri yang membantu ataupun kita menjadi perantara bagi membantu mereka. Alhamdulillah. Ada aspek yang tidak fizikal juga kita kena lihat. Mereka yang berniaga tidak secara fizikal berhadapan dengan customer mereka. Ni orang panggil sekarang berniaga secara atas talian, online. Dan saya tahu Puan Hang pun banyak berbelanja online ni. Kejap-kejap pin kat rumah tu kan. Ya, betul. Sama lah kita. Dia ada 2 tu. Satu, kita mudah untuk berbelanja. Yang kedua, kita nak menghadkan penglibatan kita dengan orang yang terlampau ramai. Kadang-kadang dulu masa 2 tahun itu, kita memang takut untuk berjumpa dengan orang ramai. Bukan kerana kita takut mereka tu buat masalah kepada kita, tapi kita anggap sebagai ini adalah satu deterrent ataupun halangan untuk kita terjebak dengan penyakit-penyakit yang sedang merebak pada ketika itu. Jadi hari ini bila dah adanya PKP atau MCO ni, Allah bagi kita hikmah lain, iaitu berniaga secara atas talian ni semakin hari semakin ramai. Jadi kalau ada orang mungkinlah bertanya, sampai tak ada kerja nak buat, tak tahu apa nak buat, kenapa tak untuk berniaga secara talian? Saya yang tak berapa muda ni pun belajar macam mana nature business online ni. Saya bukanlah nak berniaga online tu 100%, tapi saya nak faham sebab ada orang mengatakan berniaga online ni tak percaya, ada unsur gharar, ada penipuan dan sebagainya. So sebelum kita menilai
orang punya pandangan tu. So kita kena tahulah, belajar macam mana nature of business online tu. Kadang-kadang kita salah tanggap. Kita ni bukan kadang-kadang, selalu kita menyalah tanggap suatu perkara kerana kita tak tahu pun apa yang mereka buat. Sama juga kalau kita bercakap tentang peniaga online ni, memanglah ada penipuan, bukan online, fizikal pun orang tipu kita, atas darat orang tipu kita pun ada kan. Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut satu hari ketika mana baginda SAW berjalan di pasar Madinah, ternampak seorang peniaga yang menjual buah tamar. Tiba-tiba Rasulullah gunakan tangan, seluk logokkan tamar tu dengan tangan dia sampai ke bawah. Seluk, terkejut sahabat. Mana ada orang buat kerja macam tu kan? Kita tengok tamar, atau orang jual tamar atau jual yang lain lah kat pasar-pasar kita jual buah ke apa, tengok pilih yang atas-atas je kan. Jadi Rasulullah ambil tindakan ini hadis sekali je, bukan ambil buat selalu, bukan kata tiap kali Rasulullah pergi jumpa kedai tamar dia seluk, tidak, sekali je bagi dia buat sebagai contoh pedoman bagi umat Islam tentang berniaga. Bila Rasulullah SAW selukkan tangan dia, dia kata, celakalah kamu. Ni beradab cakap pada peniaga ni. Celakamu. Man ghasya falaysa minna. Sesiapa yang menipu berniaga, dia bukan dari golongan aku, kata Nabi SAW. Menipu apa Rasulullah? Kamu telah meletakkan tamar-tamar yang basah di sebelah bawah, sedangkan yang kering dan cantik di sebelah atas. Ada jenis tamar ni Puan Ham, dia ada dua jenis. Satu yang memang dijual dengan basah, itu memang favourite kita lah kan. Kita panggil balah. Bukan berbalah, balah. Tapi ada kebanyakan orang jual tamar adalah tamar kering. Tapi ada orang yang mengambil tindakan yang silap, dia campurkan tamar yang kering dengan tamar yang basah. Rasulullah dapat detect orang punya perangai ni. Jadi Rasulullah dia kata, celakalah orang buat macam ni, dia bukan golongan aku, bukan umat aku maksudnya, iaitu orang yang menipu dalam perniagaan. Ini contoh menipu, bukan kata semua, tak, contoh. Ada contoh orang yang menipu, depan kita nampak elok, cakap sangat bagus, presentation sangat bagus, di belakang tu dalam kepala otak dia mungkin ini helah, aku kenakan customer ni. So jangan, tuan-tuan yang berniaga, tolong jangan bersikap sedemikian. Saya tak kata tuan-tuan berniaga macam ni, tak. Saya kata contoh supaya kita ambil pengajaran. Sebab Nabi pernah menemui orang macam ni, orang yang memperdaya customer je depan-depan. Itu secara fizikal. Jadi orang yang menipu tak ada harapan masuk syurga. Bukan umat Nabi SAW. Itu secara fizikal. Apa pula tentang peniaga yang tak secara fizikal depan-depan kita? Orang yang buat promosi secara online. Hari ni dekat Facebook kita tiap hari masuk je asal, mula dah berpusu-pusu. Okey. Ni belum lagi 15 Ramadan ni, faham kan? Masuk 15 Ramadan ni, saya percayalah berpusu-pusu masuk ke media sosial kita, di kantung media kita, orang mempromosi produk-produk mereka. Okey. Itu cara mereka berniaga. Sebab saya pun akan promosi, faham, barang saya tahu. Saya akan jual buku. Lagi setengah bulan saya akan jual buku saya. Ini pelan-pelan promosi sekali golah. boleh. Apa? Soft launch. Soft launch. Pre-order. Saya akan jual buku saya yang saya tulis, lebih kurang 100 halaman tentang hal ekologi Islam lah. Itu saya punya kepakaran dululah. Okay. Kembali kepada soalan tadi lah. Jadi pesan Nabi, pesan agama kepada mereka yang berniaga, wa imam fizikal kah atau bukan fizikal kah, biarlah jujur, biarlah amanah, treat our customer first. Jadi kan mereka adalah customer nombor satu. Kenapa? Dalam ilmu berniaga ni, faham kan, walaupun kita berhadapan atau dealing dengan satu customer, ingat di belakang dia ada 90 orang yang sentiasa bersama dia untuk melanggan barang yang sama dengan kita, insya-Allah. Jadi jangan kita rasa dia cukuplah seorang, dia kena tipu pada muka dia, selesai, tugasku saya. Tidak, sebab belakang ada 90 orang yang mungkin menjadi asbab. Kalau kita baik,
akan menjadi customer kita pada masa-masa akan datang. Jadi Nabi berpesan supaya orang ni kena jaga amanah, sebab orang yang jaga amanah akan mendapat naungan Allah di hari mahsyar. Antara aspek amanah ialah berniaga dengan jujur, beri yang terbaik untuk customer dan pastikan dia bersih dan tidak bercampur dengan aspek-aspek yang lain. Ya. Sama juga macam kita bagi orang ni, faham? Pernah Nabi SAW juga menegur sahabat yang beri orang benda yang low quality. Pernah Nabi ambil satu tangkai kurma, okey, dan satu tangkai yang lain sebelah dia. Wahai sahabat-sahabatku, kamu tengok ini. Satu jenis tangkai yang baik, satu tangkai kurma yang tidak baik, dah busuk. Tapi ramai orang yang berikan tangkai yang tidak baik ini kepada orang lain. Ini adalah juga teguran Nabi. Nabi juga bersebut benda yang sama, siapa-siapa yang buat demikian bukan umat aku. Ini memang satu teguran yang serius lah. Bila kata kalau bukan umat aku, sangat serius lah. Jadi sama juga kalau kita jual apa yang kita ada, barang kita ni, jual yang terbaik. Dan kalau kita jual yang low quality, tolong bagi tahu customer. Beritahu ya tuan-tuan, ini quality B. Jadi harga saya rendah sikit. Bukan saya nak tipu tak, saya nak bagi tahu ni quality B. So sama-samalah kita menjaga untuk memastikan kita ni mengikut umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Puan Hamzatul. Okey, terima kasih Ustaz. Saya sekarang ni Ustaz, kita dah nak berakhir kan Ustaz. Jadi saya pun, kita ibu, kita isteri, kita ada anak-anak kan. Saya pun ada anak, ada isteri. Jadi saya nak ke dapur dah sekarang ni Ustaz. Saya sekarang dah berada di dapur, dah nak menyiapkan juadah, tinggal berapa minit je lagi, tak sampai sejam je lagi kan kita nak berbuka puasa. Jadi terima kasih Ustaz sebagai peniaga di luar sana. Selain daripada kita sebagai pembeli ataupun pengguna, kena sentiasa membantu mereka, tetapi sebagai peniaga, jadilah peniaga yang jujur, peniaga yang amanah, peniaga yang benar-benar mengikuti syariat. InsyaAllah dengan adanya perniagaan berlaku adil ataupun jujur dengan sejujur-jujurnya, insyaAllah Allah akan bantu permudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan yang berniaga di sana. Ustaz, ada orang tanya Ustaz buka apa hari ni? Since tajuk program kita ni nak berbuka apa hari ni kan Ustaz? Boleh tak share dengan penonton? Ustaz buka apa hari ni? Saya dah masak nasi, saya kena buka puasa dengan nasi. Oh, nasi aja ke Ustaz? Sikit-sikit lah, sikit-sikit. Jangan beritahu orang lain ya. Okey, untuk penonton, saya sebagai moderator hari ni, maaf lah ya, saya tak memasak. Saya dah ada lauk tunjuk di sini. Nasi pun saya dah masak. Nasi dah siap masak, hanya tinggal untuk dihidangkan. Dan selepas ni insyaAllah saya akan ambil frozen food saya, kuih saya tak ada lagi. Saya akan ambil frozen. Lepas ni saya akan masuk dalam air fryer. Ini adalah produk daripada Muslim, produk Bumi Putra kita. Jadi saya akan masak frozen kari pap saya pada hari ini dalam air fryer. InsyaAllah dalam 20 minit selesai. Jadi terima kasih Ustaz di atas perkongsian pada hari ini. Kita pun lagi 2 minit nak habis ni, 6.30 memang kena stop ni. Admin dah 2-3 kali dah tu bagi reminder tu. Okey, jadi untuk semua, selain daripada kita membeli secara fizikal di bazar-bazar Ramadan, seperti mana saya fahamkan, sekarang ni bazar Ramadan teramat sesak. Teramat sesak Ustaz. Ustaz belum pergi dah bazar Ramadan? Belum pergi lagi. Belum pergi lagi. Dah tahu cerita. Jadi kita ada banyak pilihan sekarang ni. Yakin insya-Allah perniagaan secara atas talian tidak salah dari sudut syariat. Ya, walaupun seperti mana Ustaz maklumkan tadi ada unsur gharar, tetapi sebenarnya majlis fatwa kita dah tengok selidip semua platform-platform e-commerce yang ada di Malaysia. Jadi kita boleh manfaatkan platform-platform e-commerce tersebut untuk menghindari kita pergi ke bazar Ramadan. Banyak kan platform e-commerce yang ada. Saya tak payahlah nama, nanti orang kata promosi pula kan. Jangan promote. Jangan promote, marah orang ya. Macam contoh saya beli ni kan. Saya order pukul 12 tadi.
Tapi saya tetapkan masa untuk hantar pukul 6 tadi. Jadi kita boleh manfaatkan sebenarnya teknologi yang ada ya untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita, kesenangan diri keluarga kita. Dan di samping itu tuan-tuan dan puan-puan, especially puan-puan lah, kalau perasan kan dalam WhatsApp group taman-taman, kadang-kadang kita tak perasan jiran-jiran kita ni rupanya ada yang mahir buat kuih-muih, ada yang mahir buat manisan, ada yang mahir buat kek-kek. Jadi manfaatkan. Kadang-kadang kita tak tahu jiran-jiran kita ni sebenarnya amat sangat memerlukan bantuan kita untuk membeli produk mereka. Jadi rajin-rajin kalau tekan link yang diberi oleh jiran-jiran kita dalam grup-grup WhatsApp tu untuk memesan sebarang apa produk yang mereka hasilkan. Jadi terima kasih Ustaz sekali lagi. Dah tepat 6.30 tu. Cukup sekadar tu dulu. Terima kasih pada semua para penonton. Terima kasih pada pihak Urusutia, terutamanya admin. Dan insyaAllah esok berjumpa lagi 3 Ramadan di dalam slot nak berbuka apa hari ni. Jadi esok bersama dengan Ustaz Syafiq Ingah dan bersama dengan moderator yang lain, saya hanya pada hari ini sahaja. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.